Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Saya hormati Tok Musi Jawatan Kuasa, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada pagi ini untuk menyambung kelas tadabbur kita. Dan yang terakhir perbincangan kita berkaitan dengan lafaz isti'adzah, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang merupakan lafaz perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang dirajam. Kenapa kita memulakan bacaan Al-Quran dengan lafaz isti'adzah? Kerana perintah Allah. Dalil dia, kalau boleh tengok nota yang lama tu, surah 16 ayat 98. Kemudian kita bincangkan tentang siapakah manusia yang terakhir, siapakah manusia yang tidak dapat dikuasai oleh syaitan. Mereka itu ialah orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Itu yang terakhir kita bincangkan. Alhamdulillah cikgu ada buat rakaman, jadi kita boleh ulang kaji lah sebenarnya rakaman kelas kita itu. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Hari ini kita akan sambung, kita akan mula masuk ayat yang pertama daripada surah Al-Fatihah, iaitu apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini dia termasuk salah satu daripada ayat daripada surah Al-Fatihah. Jadi bila kita solat, kalau kita nak solat, kita dah tentu kena baca juga Bismillahirrahmanirrahim, kerana ia termasuk salah satu daripada bacaan surah Fatihah. Cuma kita nak bincangkan dulu, sebelum kita nak mentadabbur ayat pertama surah Al-Fatihah ini, dengan terjemahan bagi setiap kata yang ada pada lafaz yang disebut sebagai lafaz basmalah. Lafaz basmalah. Jadi lafaz basmalah ialah lafaz yang dimulakan dengan bismillah. Kadang kita baca zikir pagi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un, sampai habis, itu juga lafaz basmalah. Sebab apa? Dia mula dengan bismillah. Tapi yang ni yang baca dalam surah Al-Fatihah, dia mula dengan bismillah ar-rahim. Baik, apa maksud bi? Bi kat sini maksudnya dengan. Kemudian perkataan sin dengan mim ni, huruf sin dengan mim ni, kalau kita pisahkan di antara huruf ba ni satu perkataan dah. Sin mim ni sebenarnya dia ada hamzah wasal. Dia eja dia begini. Ini sebenarnya. Jadi ismi lah kita sebut dia. Kita sebut dia sebagai apa? Ismi. Jadi ismi, isim. Isim ni maksudnya nama. Dengan nama. Bagi yang dah pernah belajar bahasa Arab dulu, belajar dengan ustaz apa? Adam yang sebelum ni yang kata Ustaz Azali kan. Di sini apa i'rab dia? Mudhafun ilaih. Di sini i'rab dia mudhafun ilaih. Bagi yang belajar, ini mudhafun. Bila mudhafun ilaih, kita boleh tambah min
fi li. Jadi kita tambah kat sini apa dia? Dengan nama bagi Allah. Bagi tu tambahan. Dia ada li yang dia kat sini ada. Terletak di sini. Ada li. Li maksud apa li? Bagi. Dan nak kena mudhaf. Isim nakirah tanpa tanwin yang diikuti dengan isim ma'rifah. Itu mudhaf. Dan mudhafun ilaih ialah isim ma'rifah yang datang selepas isim nakirah tanpa tanwin. Kau kena belajar sedikit dalam munahu lah yang itu. Ar-Rahman, apa maksud Ar-Rahman? Yang Maha Pemurah. Yang Maha Pemurah. Dan yang terakhir kalimah Ar-Rahim. Apa maksud Ar-Rahim? Yang Maha Penyayang. Ini terjemahan bagi lafaz basmalah. Kita terjemah dulu sama-sama. Dengan nama bagi Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Bi maksudnya apa tadi? Bi dengan. Sebelum ni kita belajar a'udzubillah. Bi itu kepada. Bi ada banyak makna. Kat sini bi dengan maksud dengan. Bi dengan maksud dengan. Baik, sekali lagi. Dengan bi. Ismi apa tadi? Nama. Allah. Allah, Allah. Tapi dari segi terjemahan tambah bagi. Bagi Allah. Kerana berlakunya proses mudhaf-mudhafun ilaih. Saya sentuh jugalah bagi yang dah belajar boleh catat. Ini contoh apa? Mudhaf-mudhafun. Kalau belum belajar lagi tak apa, tak ada masalah. Kemudian Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Ar-Rahim yang tertinggal. Yang Maha Penyayang. So inilah dia terjemahan bagi lafaz basmalah. Jadi setiap kali kita baca dalam solat kita tahu makna dia. Dengan nama penyayang. Baik. Kita tengok dulu kepada struktur ayat ini. Lafaz basmalah yang kita baca ni sebenarnya dari segi tata bahasa, dia bukan ayat yang disebut sebagai mufid. Bahasa Arab sebut mufid, iaitu lengkap. Ayat itu tak lengkap sebenarnya. Perasan tak? Sebenarnya ayat ini tidak lengkap. Kenapa tidak lengkap? Tergantunglah kita kata. Ayat tergantung. Ayat itu tak ada dia punya subjek. Kalau bahasa Melayu kan kita nak buat ayat, ada subjek dan predikat. Jadi dia tak ada subjek, dia terus mula dengan kata sendi. Jadi ayat tak lengkap. Tak lengkap pula Ustaz, tak perasan pun. Contohlah kalau kita tak perasan. Okay, saya bagi contoh. Ini pen biru kan? Saya tulis. Okey, dengan pen biru. Lengkap tak ayat ni? Tak lengkap. Dengan pen biru tak lengkap. Jadi tak boleh nak. Melainkan kalau orang tanya kita, awak tulis guna apa? Kita tak cakap saya tulis, tapi terus jawab dengan pen biru. Oh. So sebenarnya di depan ni ada apa? Soalan dah ada dah. Saya menulis kan? Ini yang sebenarnya di hadapan ni. Tapi kita tak sebut sebab kadang-kadang memang kita ringkaskan lafaz. So sebenarnya ialah saya menulis dengan pen biru. Dengan kereta ataupun dengan bas sekolah.
Apa agak-agak maksud orang yang kata dengan baskolah? Mesti ada soalan yang tanya dia, awak datang dengan apa? Depan ni ada apa? Saya datang dengan baskolah. Tapi tak disebut. Dia kena faham. Betul tak? Okey. Jadi sebenarnya begitulah dengan nama bagi Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang ni. Dia ada ayat yang telah digugurkan di mana? Di sini. Bagaimana struktur tadi? Dengan pen biru tergantung. Oh, saya menulis dengan pen biru. Dengan baskolah. Saya datang dengan baskolah. Jadi dekat sini pula, apa kita nak masukkan? Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Kita sebab selalu dah terjemah daripada kecil dengan nama Allah. Jadi kita kadang-kadang tak perasan. Rupanya dekat sini ada benda yang perlu kita masukkan. So soalan dia ialah, kita akan tanya, bila kita sebut nama Allah? Bila kita sebut Bismillah ni? Bila kita sebut Basmalah? Bila situasi dia? Cuba sebutkan. Sebelum memulakan sesuatu pekerjaan. Jadi sebenarnya di sini, kalau kita pergi kepada bahasa Melayu dulu. Di sini. Jadi maksudnya apa? Saya memulai pekerjaan saya dengan nama Allah. Itulah sebenarnya ayat ni. Inilah struktur lengkap bagi lafaz Bismillah. Contohnya kita nak makan. Apa yang Nabi perintahkan kita lakukan sebelum menyuapkan nasi ke dalam mulut? Bismillah. Nabi kata, Samillah ya ulam. Nabi suruh budak tu baca, sebut nama Allah. Jadi sebenarnya maksud lengkap apa dia? Saya mulai makan dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Kita masuk rumah, baca Bismillah. Masuk kaki kanan tu baca Bismillah. Jadi sebenarnya apa maksud saya dengan menyebut dengan nama Allah tadi? Saya mulakan melangkah ke dalam rumah dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Bila keluar rumah, kita sebut macam ni. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Bismillahi tawakkaltu. Apa maksud dia? Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Jadi apa sebenarnya yang lengkap? Aku keluar rumah dengan nama Allah yang mana aku bertawakal dengannya. So, di sebelum Bismillah ini mesti ada pelengkap dia. Iaitu apa dia? Segala perbuatan yang kita nak lakukan. Boleh faham tak macam tu? Sekarang, contoh lain. Bila kita tanggalkan pakaian, apa doa dia? Bismillah. Jangan lupa, tanggalkan pakaian mesti baca Bismillah. Minta maaf saya sebut. Bagaimana kita, kan adabnya bila bersama dengan isteri, sebelum kita baca doa Allahumma jannibni syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana, itu doa. Inilah bersama dengan isteri, tapi sebelum tu baca Bismillah dulu kerana menanggalkan pakaian. Nabi kata siapa yang menanggalkan pakaian baca Bismillah, syaitan tak nampak aurat dia. Takkan kita nak berkongsi dengan musuh kita syaitan. Siapa yang makan menyebut nama Allah, syaitan tak dapat nak kongsi makanan dengan dia. So kita kena baca Bismillah sebelum makan. Baca Bismillah sebelum menanggalkan pakaian. Baca Bismillah sebelum masuk rumah. Kerana syaitan tidak dapat bermalam di dalam rumah yang disebut nama Allah. Jadi semua tu kita baca sebelum memulakan pekerjaan. Tapi ini bahasa Melayu. Kalau bahasa Arab pula apa dia? Nak kasi ayat ni jadi lengkap. Okey, jawapan dia ialah cuba sebut dengan saya sama-sama. Abtadi'u amali. Sekali lagi. Abtadi'u amali. Apa maksud dia? Sama dengan yang saya tulis tu. Saya memulai pekerjaan saya. Bahasa Arab dia apa? Abtadi'u amali.
Okey, kalau saya nak makan, jadi kita akan kata kalau lengkap dia. Abtadi'u aklan. Saya mulai makan. Tapi kan susah tu. Cuba bayangkan kalau setiap ayat, setiap pekerjaan yang kita nak lakukan, nak tanggalkan pakaian, nak sebut apa pula bahasa Arab. Kita orang Melayu. Kan? Nak makan, okeylah ni ustaz dah bagi contoh. Nak minum, tak belajar lagi. Aduh, macam mana nak sebut ke depan ni? Jadi payahlah. Jadi Allah tu Maha Pemurah. Allah tu Maha Bijaksana. Ya. Ya. Bismillah tu. Bismillah tu tanggal. Betul? Betul? Itu memang okay. Satu kerana memang sunnah Nabi. Nabi yang ajarkan begitu. Memang Nabi kata tanggalkan pakaian, doanya adalah Bismillah. Dan menanggalkan pakaian juga adalah satu pekerjaan. Ya, sebab bila kita tanggalkan pakaian, kita mungkin nak mandi. Kita mungkin tadi bersama dengan isteri. So ada benda yang kita nak buat sebenarnya. Dan bila kita tanggal pakaian, paling tentu aurat kita dah terdedah. Jadi bila terdedah ni balik kepada perbincangan yang dulu, iaitu syaitan musuh kita tu boleh nampak aurat. Sebab tu nanti kita belum habis bincang lagi kenapa. Dia ada jawapan dia kat sini. Kenapa tanggal pakaian pun dibaca Bismillah? Sebab ada dekat B dengan Ismi ni. Nanti saya huraikan lagi insyaAllah. Tapi memang Nabi sendiri yang ajar kepada kita. Kalau tanggal pakaian baca Bismillah. Okey. Baik, jadi inilah dia ayat yang lengkap bagi lafaz Bismillah. Sebenarnya apa dia? Maksud dia, saya mulai pekerjaan saya. Ataupun aku pun tak apa. Aku mulai pekerjaanku dengan nama bagi Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Jadi maksudnya apa? Maksudnya ialah sebagaimana saya menulis dengan pen, kita dapat faham bahawa apa maksud dengan kat sini? Iaitu kita menggunakan dengan ni, dengan ini dia ada beberapa maksud. Dalam bahasa Melayu pun sama juga. Kalau saya kata saya tulis dengan pen biru, maksudnya dengan ini nak menunjukkan bahawa pen biru ni sebagai tools kepada menulis. Bas sekolah ni sebagai tools kepada cara saya datang. Bukanlah tools tapi nak bagi maksud je kan. Tapi kadang-kadang dengan ni, contohnya saya datang dengan Ali. Adakah dengan kat situ maksudnya, adakah Ali tu maksudnya tools? Maksud saya duduk atas Ali, Ali bawa saya? Tak, dengan kat situ bermaksud sama. So dengan tu dia ada beberapa fungsi. Faham Saya ulang balik kan. Saya menulis dengan pen biru. Maksudnya apa? Bila kita guna perkataan dengan tu, nak menunjukkan pen biru ini sebagai alat dia. Fungsi dengan tu menunjukkan pen biru sebagai alat untuk apa? Saya datang, kita guna perkataan dengan untuk menunjukkan bas sekolah ni sebagai apa? Alat untuk saya datang. Tapi kalau ayat lain pula, macam belajar bahasa Melayu sikit lah ni. Sebab kita nak faham struktur ayat tu. Saya datang dengan Ali. So, apa fungsi dengan kat sini? Adakah dengan di sini nak menunjukkan Ali ni sebagai tools? Tak. Dengan dekat sini nak menunjukkan bersama. Nampak tak? So dengan ni saja pun dah ada beberapa makna. Kadang-kadang maksudnya menunjukkan alat. Kadang-kadang menunjukkan bersama. Jadi dengan pada lafaz Bismillah ni dengan yang mana? Dengan yang bersama ke dengan yang tools? Jawapannya dengan yang tools ni juga. So maksudnya bila kita nak buat satu pekerjaan, contoh tadi menulis pakai pen, itu secara perbuatan kita. Tapi secara umumnya, setiap pekerjaan yang kita buat itu, kita gunakan nama Allah. Macam mana nak guna nama Allah? Dia ada huraian lagi selepas ini insyaAllah. Tapi nak beritahu dengan di sini untuk menunjukkan bahawa nama Allah ini kita gunakannya
setiap kali nak mulakan pekerjaan. Masa buat pekerjaan, pakailah pen biru ke apa ke, tak ada masalah. Tapi sebelum nak memulakan pekerjaan, apa sahaja, kita mulakan dengan nama Allah, maksudnya kita guna sebagai alat. Itu nama Allah. Sebab tu dalam bahasa Arab, bi ni disebut sebagai bi listi'anah. Ni kena sebut sama-sama dulu. Cuba sebutkan saya. Bi, ba tu saja. Ba kat situ, huruf ba tu, al-ba. Lilisti'anah. Sebut sekali lagi. Al-ba lilisti'anah. Jadi apa maksud lilisti'anah itu? Maksudnya kita jadikan apa yang selepas ba tu sebagai tools. Alat. Dia sangat, Masya Allah, bahasa Arab ni, dia punya perkataan, dia ada dia punya fungsi-fungsi dia. Kalau bi yang dengan ni bersama ni, ini ya. Dia sebut macam ni, lilisti'anah. Sebab ni hamzah wasal, jadi dia tak boleh bunyi. Lilisti'anah. Kalau ikut terjemahan kita kata secara harfiahnya, memohon pertolongan. Tapi maksudnya kita masukkan di sini adalah menggunakan. Bab untuk menunjukkan kita nak menggunakan kalimah selepas itu sebagai tools. Saya bagi contoh lain yang kita lebih nampak lagi, insya-Allah. Tengok surah 2. Ayat yang ke 60. 60, surah 2 ayat 60. Okey, muka surat 9. Okey, jumpa dah. Kita baca sebahagian ayat tersebut sebab nak tengok makna bi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa izistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar. Okey. Dan ingatlah ketika Musa memohon air, meminta air bagi kaumnya. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Musa, kami berfirman, idrib. Idrib maksudnya pukullah. Lepas idrib ada perkataan bi. Lepas tu asa. Asa tu maksudnya tongkat. Jadi Allah kata, pukullah engkau wahai Musa dengan tongkat. Jadi dengan tongkat itu, dengan
Muka surat 227. Baik, jumpa dah? Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qila ya Nuh qila ya Nuh bit bisalamin minna. Okey, kita ambil situ je. Dikatakan kepada Nuh selepas dia dah berlayar dengan kapal dia kan? Wahai Nuh, ihbit, turunlah. Dengan salam. Salam ni maksudnya apa? Selamat ataupun kesejahteraan. Minna, daripada kami, daripada Allah. Jadi bi kat sini bukan tools. Bukannya turun tu gunakan salam. Mana boleh macam tu? Tapi terjemahan dia dengan. So apa maksud dengan kat sini? Bersama. Dengan kat sini maksudnya apa? Bersama. Macam tadi, saya datang dengan Ali. Dengan kat situ bukannya Ali sebagai tools. Bagaimana saya datang dengan bas sekolah. Yang itu baru bas sekolah sebagai tools. So nampak tak? Perkataan dengan ni, dia ada peranan-peranan dia. Kadang-kadang maksudnya dengan, tetapi maksudnya menggunakan alat. Kadang-kadang kita maksudkan dengan, tapi maksudnya bersama. Macam contoh ni. Turunlah Nuh. Betul, bukan menarik. Dia bukan nak, kadang-kadang kita sebut menarik kan. Dia bukan menarik, kita nak memaham kalam Allah. Sebab itulah, disebabkan perbezaan-perbezaan makna bi ni juga, berlakunya perbezaan pendapat dalam fiqah. Cuma mungkin tak sempat kita sebut di sinilah. So, kita beritahu secara ringkas. Okey, so balik kepada perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekarang kita dah jelas satu perkara, iaitu apa dia? Kita baca Bismillah ini adalah sebab kita nak mulakan pekerjaan menggunakan nama Allah. Soal dia sekarang, kenapa kita melakukan pekerjaan nak guna nama Allah? Kan ke nak mulakan pekerjaan, buatlah persiapan, carilah pen biru ke apa ke. Ya, ini usaha. Tapi yang di sini ni kenapa soal dia? Jadi first kali kita kena tengok dalam surah 5 ayat 35. Surah 5 ayat 35. Yang saya menulis semua ni saya boleh padam dah Allah Akbar. Boleh saya padam ini? Okey, kita boleh buat soalan dia ialah mengapa mengapakah kita perlu memulakan pekerjaan atau perbuatan kan, ataupun apa itu yang kita kata tadi, menanggalkan pakaian itu kira perbuatan lah, sebab dah selesai dah pakai, perbuatan dengan nama Allah, dengan menggunakan, kalau ikutkan tadi kita katakan menggunakan dalam kurungan satu yang menggunakan tu nama siapa? Nama Allah. Okey, jawapan dia ialah mula sekali kita kena lihat surah 5 ayat berapa? 35.
Jumpa dah muka surat berapa? 113. 113. Umum, nanti kita akan bincanglah bila sampai perbincangan Rahman dengan Ar-Rahim. Tapi nak beritahu apa dia? Panggilan wahai orang beriman, tu panggilan tu seruan. Dipanggil an-nida, penyeruan. Wahai orang beriman, sepatutnya bila siapa yang dengar ayat ni, dia nak termasuk. Macam kita anak lah contoh kan, mak kita panggil, wahai intan payungku. Buat tak tahu je, takkan macam tu. Kan seronok jadi anak manja mak kan. Mak dah tak ada ke, tak apalah. Semoga Allah ampunkan dia. Tapi nak beritahu, begitu perasaan. Ini Allah yang panggil. Tiba-tiba kita tak rasa apa-apa. Itu rugilah. Bila Allah panggil, wahai orang beriman, kata Ibnu Mas'ud, fa'ar'iha sam'aka. Pasang telinga betul-betul. Apa yang Allah nak panggil? Sebab apa? Dalam ayat, wahai orang-orang yang beriman, ialah ayat-ayat yang dalam tu Allah nak berikan kebaikan-kebaikan kepada hamba yang dia sayang. Dan Allah nak pelihara dia daripada keburukan-keburukan. Jadi dalam ayat ni bentuk kebaikan yang Allah nak bagi. Wahai orang beriman, kamu nak tahu tak aku nak bagi kamu apa? Okey, yang pertama Allah kata, bertakwalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Yang kedua ni yang kita nak bincangkan berkaitan dengan bismillah, iaitu soalan mengapa kita perlu memulakan pekerjaan atau perbuatan dengan menggunakan nama Allah. Sebab Allah kata, wabtagu ilaihil wasilah. Kalau tu Quran masing-masing boleh garis tu. Apa maksud dia? Tengok terjemahan dekat tepi tu dia kata apa? Dan carilah wasilah. Wasilah tu dia italik kan, dia sengitkan kan. Dalam kurungan dia tafsirkan apa wasilah tu? Okey, sebenarnya wasilah itu ialah jalan mendekatkan diri. Itu maksud wasilah. Jadi di sini Allah kata perintah untuk mencari jalan-jalan yang mendekatkan kita kepada siapa? Allah. So Allah panggil kita supaya dekat dengan kita. Jalan mendekatkan diri kepada Allah tu disebut apa tadi? Al-wasilah. Al-wasilah. Bila kita sebut wasilah, kita tahu dah sekarang, ia adalah jalan. Jalan tersebut. Perintah untuk mencari jalan-jalan yang mendekatkan kita kepada Allah. Iaitu dalam bahasa Arab disebut sebagai al-wasilah. Untung tak siapa yang dekat kepada Allah? Untung. Allah perkenankan dia, Allah pelihara dia, Allah berkati dia. Itu tujuan Allah suruh kita cari wasilah. Pernah dengar tak perkataan tawassul? Tawassul. Jadi perbuatan tawassul, tawassul.
Cuba sebut tawassul. Okey, tawassul itulah sebenarnya yang selalu duk sebut-sebut tawassul, tawassul, tawassul dengan Quran, tawassul dengan peninggalan Nabi. Tawassul tu apa dia? Tawassul tu ialah ni, mencari jalan wasilah tadi tu. Itu nama tawassul. Wasilah tu jalan tersebut. Kita usaha untuk mencari. Itu namanya tawassul. So perkataan tawassul diambil daripada perkataan wasilah. Nampak? Ada waw, sin, lam. Tawassul pun ada waw, sin, lam. Ta ni dia punya imbuhan sahaja. Jadi ini dalam surah 5 ayat 35 ni perintah untuk kita bertawassul. Apa itu tawassul? Mencari jalan untuk mendekatkan kita kepada Allah. Ataupun tawassul ialah mencari jalan wasilah. Itu ringkas dia lah. Okey. Jadi bagaimana gaya kita nak cari jalan supaya kita dekat dengan Allah? Ada tak dalam dia kata dia nak dekatkan diri kepada Tuhan, lalu dia cocok mulut dia tembus sana. Dahsyat lagi dia cocok belakang badan dia. Lebih hebat lagi pakat-pakat pula. Nak bagi tahu apa dia, bila kita nak mendekat diri kepada Allah, bukan dengan cara yang kita fikir, tetapi dengan apa yang Allah nak, apa yang Allah redha dan apa yang Allah suka. Kita kata apa salahnya saya cukur kepala sekarang? Anak saya dapat SPM, saya cukur kepala. Tak boleh. Tak ada apa nazar macam tu. Anak nazar macam mana? Kalau anak contohlah nazar kan, dia nak puasa ke okeylah. Nak sembelihkan korban boleh lah, lembu ke apa kan, bukan korbanan, nak sembelih apa-apa, nak bagi orang makan. Tapi nak cukur kepala tak. Tapi kan jemaah haji cukur kepala. Tengok, maksudnya jalan nak mendekatkan diri kepada Allah tu ada cara-cara dia. Bukannya kita boleh reka-reka. Jadi sekarang apa kaitan dengan bismillah? Sekarang buka surah 7 180. Surah 7 ayat 180.
Muka surat berapa? Lupa. 7? 7174. Okey, surah 7180. Surah 7 ayat 180. Muka surat 174. Ayat 180. Okay, dah jumpa semua? Surah 7, 180. Baik. Kita baca sebahagian ayat daripada ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Perhatikan terjemahan dia, Allah kata apa? Dan milik Allah lah nama-nama yang indah. Al-asma al-husna maksudnya nama-nama yang indah. Kita pun tahu. Dan daripada kecil ustazah kita ajar nasyid al-asma al-husna, nas'aluka ya, sampailah habislah. Ada 99 nama Allah di situ. Okey, tak apalah yang itu. Tapi nak beritahu, sebelum tu kena tahu dulu apa maksud al-asma al-husna, nama-nama yang indah. Nama-nama yang indah ini bukan sekadar nama Allah, tetapi setiap nama Allah mencerminkan sifat dia. Sebab tu dia sebut sebagai nama yang indah. Sebab tu kita ada simpulan bahasa ke peribahasa, indah khabar dari rupa. Kan? Indah khabar dari rupa. Contohnya macam mana? Contoh, ada orang tu namanya Muhammad. Bukan Nabi Muhammad, nama orang kampung kita lah. Orang kita, Muhammad. Apa maksud Muhammad? Yang terpuji, yang sangat. Siapa buat? Tu si budak Syafiq tu. Tapi namanya Syafiq. Syafiq apa Syafiq? Penyayang. Jadi untuk kita, kadang-kadang nama tak mencerminkan sifat kita. Nama kita, apa lagi? Soleh. Ada nama Soleh ke sini. Sebagai contoh je Tok bagi. Tapi tengok, tak soleh. Contoh. Allah pelihara kita. Contoh je lah. Jadi maksudnya nama kita tak kena dengan sifat kita. Tapi Allah, bila kita namakan, kita sebut, bila Allah perkenalkan, dia itu adalah Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Percayalah, sebesar mana pun dosa kita buat, bila kita minta ampun kepada Allah, hatta dosa syirik sekalipun, Allah boleh ampunkan. Cuma syarat dosa syirik sebelum matilah. Selepas mati dia tak ada peluang dah. Nampak? Betul-betul. Kita mungkin namanya Ghaffar atau Ghafur ke, payah nak maafkan orang. Contohnya kan. Ataupun sekali mungkin dia maaf lah, 2 kali kau ingat aku nak maafkan kau lagi. Dan 2 kali kau buat, 2 kali. Allah banyak kali sekalipun, Allah tetap akan ampunkan kalau hambanya minta ampun. Sebab nama dia betul-betul mencerminkan sifat dia. Itulah nama Al-Asma Husna. Allah, dia namanya Asy-Syafi. Bukan Syafiq. Asy-Syafi. Apa maksud Asy-Syafi? Penyembuh. Kalau kita sakit, memang kita minta dekat dia, Allah boleh sembuhkan kita. Allah Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Dalam kesulitan,
Minta dekat dia. Bukan macam mana ni, kerajaan kena turun padang, cepat tolong kami semua. Memanglah manusia kena berusaha, kena tanya kerajaan dan sebagainya. Tapi minta dekat pemilik rezeki itu dulu. Ar-Razzaq. Sebab memang dia pemilik rezeki. Sebab dia Al-Asma' Al-Husna. Nama dia tu memang mencerminkan sifat dia. Tak macam kita. Memang lain sangat-sangat dah. Sebab tu Allah kata apa dia sekarang? Allah memiliki nama-nama yang indah. Habis apa nak buat? Allah kata kat sini, maka tu fad'uhu biha. Maka berdoalah, mohonlah kepada Allah biha, bi yang li isti'anah tu. Mohonlah kepada Allah dengan menggunakan, iaitu dengan menyebut nama-nama tadi tu. Nampak? Sekarang ni, kenapa Allah perintahkan kita bila nak berdoa sebut nama Allah? Itulah dia jalan mendekatkan diri kepada Allah. Kamu nak doa kamu diperkenankan, aku ajar kepada kamu. Cara dia ialah bila kamu berdoa, sebut nama aku. Bila kamu rasa kamu ada buat dosa, memang banyaklah, bukan rasa. Boleh pula kita rasa dia buat dosa kot ini. Lucu betul dia ni. Memang banyak buat dosa pun. Jadi dia nak bertaubat pada Allah, dia sebut nama Allah Al-Ghaffar. Macam tu. Dia sebut nama Allah Al-Ghaffar. Kita tahu disebabkan kita buat dosa ni boleh mendatangkan murka Allah. Kita puji Allah dengan nama Ar-Rahman. Ya Rahman, Ya Ghaffar, ampunkan aku. Macam tu. Kita ada kesulitan, diuji dengan rezeki yang mungkin ada, ekonomi jatuh meleset, perniagaan hilang pekerjaan. Masa kita menyungkur sujud kepada Allah, menadah tangan kita kata, Ya Razzaq, Ya Ghani, yang maha kaya, rezekikanlah kepada kami rezeki yang baik. Jadi Allah suruh buat begitu sebab apa? Sebab Allah nak perkenankan. Jadi salah satu cara untuk kita diperkenankan hajat kita, doa kita, ialah dengan menyebut nama Allah. Dan cuba lihat pada lafaz bismillah. Bukankah itu semua nama Allah? Nampak dah? Jadi sekarang contoh tadi kita kata nak makan. Kita ambil contoh makan ubat. Apa niat kita masa kita makan ubat, letak ubat tu dalam mulut? Kita tak tahu apa-apa. Mesti kena ada penjelasan daripada doktor. Dulu doktor bagi ubat sebiji, sekarang dah 9 biji ni doktor. Dah jadi breakfast. Ada Haji cakap. Kan? Tapi doktor kata ubat ni untuk yang ni, ubat ni untuk yang ni. So, masa kita makan dengan ubat warna merah tu, kita harap kencing manis turun. Contohlah, kita harap darah tinggi turun. Itu doa tak? Macam mana nak diperkenankan? Allah sebut apa tadi? Sebut nama Allah. Jadi cara dia macam mana? Masa nak makan tu baca bismillah. Itulah dia nama Allah tu. Jadi kita akan diperkenankan dengan harapan yang kita nak tu. Balik pada tanggalkan pakaian tadi. Sekarang kita dah tahu dah. Bila kita tanggalkan pakaian, kita telah mendedahkan aurat kita. Jadi bila terdedah aurat, musuh yang sentiasa melihat, yang kita dah tahu dah, kita dah bincang, syaitan kerja dia adalah mengajak kita masuk neraka kan? Mana boleh kita bagi syaitan melihat aurat kita atau aurat isteri kita? Kita nak bersenang dengan isteri kita, Allah bagi kita jalan yang halal, bila dah berkahwin boleh bersama dengan pasangan, tiba-tiba syaitan kongsi melihat kenikmatan. Jadi kita baca bismillah supaya Allah lindung, Allah tutup daripada syaitan dapat melihat. Bila kita sebut bismillah, syaitan tak lihat lagi dah. Tak sebut, tak jadi. Nampak kan? Bila kita naik kenderaan, apa harapan kita bila naik kenderaan? Kita nak safar jauh, selamat. Jadi sebut apa? Bismillah lah. Sebab Allah kata kalau kamu ada harapan, kamu ada doa, sebut nama aku. Tu Allah kata tadi. Jadi ini juga disebut sebagai tawassul kepada, ataupun tawassul menerusi nama-nama Allah. Tawassul tu apa tadi? Jalan untuk mencari jalan untuk mendekatkan diri pada Allah. Tips. Ini bukan petua.
dengan harapan mereka sayang aku dengan nama-Mu ya Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Simple. Tapi makna dia panjang lah. Sebutnya simple je. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya. Satu tanya dulu-dululah dia kata kan, kalau period tak boleh masak untuk isteri dan untuk suami, anak-anak dulu. Satu, dalam agama tidak ada larangan demikian. Yang ada ialah pada agama orang Yahudi. Yahudi ada. Dia memisahkan isteri bila tak boleh. Nabi tunjukkan cara isteri Rasulullah bila datang period, Rasulullah nak bersama juga dengan isteri dia. Rasulullah bergembira dengan di antara, Rasulullah tidak bergembira di antara pusat dengan lutut. Yang lain tak ada masalah. Rasulullah pegang ke apa boleh. Apatah lagi nak masak. Okay. Tapi kalau dulu mereka pisahkan, perempuan tu keluar dari rumah. So itu bukan ajaran Islam. So tak boleh kita pegang yang tu. Mungkin orang dulu kata, yalah sebab dulu kan mana ada macam zaman ini ada pad, bersih dulu pakai kain, takut kotor. Itu masalah hygiene, kena jaga kebersihan je. Itu bukan isu yang ada apa? Oh, toilet bowl. Okey. Satu, kita boleh baca di luar lah. Sebelum kita masuk. Yang kedua, dia macam ni sebenarnya. Yang tak boleh disebut nama Allah tu, satu hukumnya makruh lah, adalah tempat dipanggil al-ghaid, iaitu tempat buang najis. Yang dulu, orang dulu memang dia buat tempat satu khas untuk tujuan dia buang najis. Hari ni rumah kita, bilik air kita dah kadang-kadang bukan saja boleh tidur dalam tu. Kan cantik tidur bilik hotel boleh tidur. Yang itu dah tak panggil ghaid lagi. Sebenarnya itu boleh kita sebut. Boleh sebut. Tapi kalau yang dekat sangat ni jamban, lepas sini yang kadang memang dibuat tu tandas. Itu kita baca kat luar lah. Tapi kalau bilik air kita memang tempat mandi, kita ambil wuduk pula dekat shower ke ataupun dekat pipe yang jauh daripada kita punya tandas tu, tak ada masalah. Yang tak boleh tu sebenarnya adalah tempat membuang najis tu. Contoh kita buang orang buang dekat, orang dulu mungkin bukan bawah pokok tak boleh lah. Ada satu tempat khas. Tempat tu dibuang benda tu saja. Situ tak boleh. Yang tu yang maksud yang tak boleh tu. Yang Datuk kata nak baca bismillah ketika berwuduk dalam bilik air, sebenarnya tak ada masalah. Tak ada masalah. Allah Allah. Ya. Perdebatan di Mekah lah mak. Oh. Nabi
Imam Nawawi kata, Alhamdulillahirabbil alamin itu ialah salah satu nama surah Fatihah. Jadi bila sahabat kata Rasulullah memulakan solat dengan Alhamdulillahirabbil alamin, kita faham bahawa maksudnya Rasulullah mulakan solat dengan surah Fatihah. Tapi mazhab lain pula faham Nabi memulakan solat dengan Alhamdulillahirabbil alamin, bermaksud memang Nabi mulakan dengan ayat Alhamdulillah. So ada dua cara faham hadis tadi. Satu faham Alhamdulillahirabbil alamin itu ialah nama surah Fatihah. Surah Fatihah ni banyak nama. Salah satu nama surah Fatihah ialah nama surah tersebut namanya Alhamdulillahirabbil alamin, nama dia. Kita kata nama surah Fatihah Ummul Kitab, Fatihatul Kitab, Al-Fatihah, dan salah satu nama surah Fatihah ialah Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hadis tadi kata Rasulullah mulakan solat dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i faham maksudnya ialah Rasulullah mulakan dengan surah Fatihah, iaitu Alhamdulillahirabbil alamin itu nama surah Fatihah. Dalam mazhab lain bagi tahu bukan nama surah, itulah ayat pertama Rasulullah baca. Jadi setengah mazhab dia tak baca bismillah sebab apa? Sebab Nabi baca mula dengan Alhamdulillah. So isu ni isu khilaf sahaja. Dia tak, kita rugi berdebat. Itu masa tuan kata kita berdebat, maksudnya kita dalam kerugian. Dan tak ada isu apa pun. Kaedah dia ialah apa yang imam buat yang berdasarkan kita tahu itu adalah mazhab dia, kita boleh solat belakangnya tanpa ragu-ragu. Hatta ada orang berpendapat pegang isteri tak batal wuduk. Pegang isteri tak batal wuduk sebab perbezaan pendapat dalam ayat yang merintahkan menyentuh wanita dalam surah 5 ayat 6. Kita nampak imam tu pegang tangan isteri dia. Lepas tu tiba-tiba dia solat kat depan, dia terus Allahu Akbar, kita pun kata, macam mana ni? Rupanya mereka berpegang dengan satu lagi pendapat, iaitu apa dia? Tak batal kalau pegang isteri. Yang masuk menyentuh tu ialah persetubuhan. Dalam ayat Quran bila Allah kata lamastum nisa tu ialah bersetubuh. Bila setubuh barulah memang batal lah, confirm lah kan. Tapi setakat menyentuh itu maksudnya lamastum nisa tu ialah ucapan kiasan dalam ayat Quran. Tapi mazhab Syafi'i faham secara literal, iaitu menyentuh lah, menyentuh. Kita sentuh isteri kita batal. Kita bukan bersyahwat nak batal. Tanpa lapik lah kalau tanpa lapik. Jadi sekarang kalau imam tu solat dalam keadaan dia tu berpegang yang tak membatalkan, kita boleh solat belakang dia. Maksudnya kita pegang batal, tapi dia pegang tak batal, sah tak solat imam tu? Solat imam tu sah, maka kita boleh tak berimamkan dengan dia? Boleh. Sama juga di Mekah, imam tu tak baca bismillah sebab dia dengan ilmu yang dia ada, dengan kefahaman dalil dia bahawa bismillah bukan Fatihah, Alhamdulillah tu baru mula Fatihah, maka kita solat belakang dia tanpa ragu-ragu. Sebenarnya tak timbul perdebatan. Betul tak? Allah Allah. Kita nak baca Quran, kita dulu. Betul. Betul juga. Itu pun khilaf juga. Itu pun khilaf juga. Sebab ayat dalam surah 56 tu Allah sebut tentang yang menyentuh Quran itu ialah malaikat. Makhluk yang disucikan dalam surah 56. Saya tak sempat buka-buka saya cerita je. Surah 56 tu ialah yang disebutkan Allah tidak menyentuh kitab itu melainkan makhluk yang disucikan. Itu ialah malaikat yang di Lauh Mahfuz. Jadi dalil yang secara jelas menunjukkan bahawa mesti berwuduk nak pegang Quran, dia tak berapa jelas. Jadi dia ada khilaf kat situ. Mazhab Syafi'i kata wajiblah berwuduk. Bahkan dalam setengah pendapat dalam mazhab Syafi'i pun ada kata tak wajib. Jadi betul khilaf. Jadi jalan selamat dia ialah afdal berwuduk lah. So tak ada isu sebenarnya. Dia tak nak berwuduk pun tak ada masalah untuk dia. Tak ada kena-mena. Sebab kalau macam tu, orang Arab sentiasa dia bahasa Arab. Jadi macam mana pula dia nak cari Quran Rumi, baca pun tak faham. Tak ada kena-mena yang tu. Yang itu isu lain. Dia bukan macam tu. Maksud memegang Quran yang kita boleh pegang tanpa wuduk ialah kalau kita ijtihad dia bukan mushaf. Macam contohnya, ini mushaf ni. Mesti mushaf walaupun ada terjemahan. Sebab dia still kita baca kat sini.
Macam buku-buku yang kita tulis kan. Kita bukan nak baca tu sebagai ayat Quran. Kita menempelkan. Yang itu tak apalah tanpa wudu. Tapi balik kepada soalan tadi pertama, sebenarnya benda tu masih dalam perbincangan fiqh. Boleh. Memang ada pendapat demikian. Yes. So, itu pendapat. Sebab tu beruntung kalau kita mengetahui banyak lagi ilmu. So bila tak tahu tu yang kita akan pelik ajaran kamu ni. Padahal benda tu luas. Ada benda yang luas tapi kita sempitkan, maka kita akan rugi kat situ. Tapi afdalnya apa? Afdalnya berwuduk lah. So kalau dia kata tak perlu, maksudnya dia ada hujah di sisi Allah, tak apa, tak masalah. Allahu'alam. Itu fiqh. Fiqh ni dia memang luas sebenarnya. Okey, kita balik sikit balik kepada perbincangan ni. So nampak dah sekarang, bila kita baca bismillah, sebab nak memulakan suatu pekerjaan. Oh, dah sebelum lah, tak pasal. Dah pukul 2.30 dah. Terkejut kita kan. Kan, okeylah, sikit lagi. Okey, sekarang kesimpulan dia apa dia? Kita baca bismillah ini bila kita nak mulakan pekerjaan bagi tujuan-tujuan untuk harapan-harapan atau doa-doa kita. Maka bila kita nak makan nasi, kita harap supaya kita makan jadi orang yang sihat. Itu harapan kan? Baca bismillah. Kita naik kenderaan supaya kita harapan kenderaan kita tu Allah selamatkan. Kita baca bismillah. Tapi bila baca Quran pun baca bismillah juga. Sebab apa? Sebab bila baca Quran, kita nakkan petunjuk. Kita nakkan pahala. Kita nakkan supaya Allah sayang kat kita. Itu kan doa. Maka sebelum baca surah Fatihah, baca bismillah. Supaya apa yang kita baca dalam surah Fatihah, semuanya akan masuk dalam hati kita. Kita baca surah Al-Baqarah pula. First kali ayat pertama, Alif Lam Mim. Sebelum tu, baca bismillah dulu. Supaya kita mulakan bacaan surah Alif Lam Mim yang banyak isi kandungannya itu menjadi kefahaman dalam hati kita. Itu harapan kita. Maka kita baca bismillah. Sebab ia merupakan jalan untuk apa? Mendekatkan diri. Dekat tu kita nak ada harapan yang macam-macam kepada Allah. Jadi itulah dia Bismillahirrahmanirrahim. Cuma nanti kita akan bincang, kita akan sambung untuk next punya kuliah, iaitu kenapa dalam Fatihah ataupun dalam Quran dia punya bismillah disandarkan dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sebab ada lagi bismillah yang lain. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi. Ada bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Ada bismikallahumma ahya wa amut. Sama juga. Tapi kenapa dalam Quran dia dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Mesti ada dia punya apa nama? Alasan dengan kita punya wasilah-wasilah ni. Apa kita punya harapan ketika baca Al-Quran. Semua yang ni kita kuliahkan pada 2 minggu lagi. Bukan 2 minggu. Next punya lah. Next kuliah kita nanti insya-Allah. Okay, cuma saya tutup sikit dengan apa dia. Kadang-kadang kita terfikir, habis tu Ustaz, kenapa tetap juga? Contoh tadilah. 5 tahun lepas kita makan sebiji ubat. 5 tahun kemudian kita makan 5 biji ubat dah. Macam tak makin sembuh je. Tapi saya baca bismillah. Kan? Ketahuilah, Allah tidak akan memulangkan doa orang yang berdoa dengan tangan kosong. Allah akan pulangkan juga, tapi dengan salah satu daripada 3 cara. Yang pertama ialah Allah perkenankan apa yang kita minta. Kita nak sihat, Allah bagi sihat. Demam, tengok anak tu demam menggigil dah. COVID stage 5. Ada orang sembuh. Alhamdulillah. Ada yang Allah ambil nyawanya. Sebab apa? Sebab Allah simpan doanya di akhirat. So still Allah akan bagi. Sebab tu bila kita diuji dengan sakit, mula-mula kanser stage 1 contohnya, lepas tu dah jadi stage 4 pula. Lepas tu kita kata sabarlah. Lepas tu dia kata apa dia? Engkau tak tahu, aku yang rasa. Dia kata gitu kan. Jangan cakap begitu. Sebab apa? Aku dah doa, kita kata dia doa banyak-banyak lah, tak apalah. Aku pun doa kau cakap senang. Yang lalu ini aku. So seolah-olahnya dia dah putus asa kan. Ketahuilah bahawa doa yang tak sampai lagi tu bukan kerana Allah tak terima. Tapi Allah simpan untuk akhirat. Yang mana nanti kita akan rasa teruja, ahli syurga rasa teruja. Ya Allah, kenapa aku dapat macam-macam ni? Kata Allah, inilah doa-doa dulu yang disimpan untuk engkau di akhirat. Bahagia tak kalau macam tu? Macam tu mana yang kita nak? Kat sana kan? Nampak? Jadi kalau kita beriman macam tu, hidup kita akan bahagia. Tak rasa apa dah. Dan yang ketiga ialah Allah palingkan musibah yang lain. Mungkin Allah bagi dia sakit, tapi anak-anak dia jaga dia depan mata dia. Mungkin ada orang, anak dia sendiri doktor. Tak
pernah dapat nak balik tengok mak dia, nak rawat mak dia. Mungkinlah contoh kan. Sedih hati dia. Jadi macam itulah maksudnya ada 3 cara. Satu, Allah terima terus. Kalau tidak, Allah tangguhkan di akhirat. Ataupun paling tidak Allah palingkan daripada musibah yang lain yang mungkin lebih teruk, dia tak kena. Jadi apa pun kita yakin bahawa setiap doa kita kepada Allah, Allah berkenan. Allah jawab akan datang. Okey. Apa soalan tu? Ya betul. Itu ada hadis. Okay. Kita bawakan hadis tu next kuliah kan. Ya, ada hadis yang Rasulullah kata, Allah kata, aku bahagikan surah Fatihah ini kepada 2 bahagian. Satu untuk aku dan satu untuk hamba-Ku. Jadi bila kita kata alhamdulillah rabbil alamin, nanti Allah reply, hamadani abdi, hamba-Ku memuji aku. Sebenarnya kita sedang berdialog dengan Allah. Betul. Dan itu juga dalil kepada tak baca bismillah tu lebih kuat bagi pendapat sana. Sebab hadis tu Nabi kata apa? Bila kita baca alhamdulillahirabbil alamin, Allah kata hamadani abdi. Nabi tak mulakan dengan bila kita baca bismillah. Itu antara pendapat lah yang menyatakan bahawa bismillah tu bukan dari surah Fatihah. Tapi apa pun ya, hadis tu ada yang sahih. InsyaAllah kita bawa ke petikan tu pada kuliah akan datang untuk kita faham. Sebab terutama bila dah masuk alhamdulillah lah. Nanti insyaAllah saya buat catatan sikit. Cuma kalau saya terlupa nanti tolong ingatkan balik lah. Ya. Ya betul. Adalah hadis tu disebutkan macam tu. Ya tuan. Next. Tawasul dengan orang-orang alim. Tawasul dengan orang yang hidup ada dilakukan oleh para sahabat. Contohnya Umar ketika berlaku pada zaman dia kemarau, jadi dia pergi jumpa kepada pakcik Nabi Abbas bin Abdul Muttalib tu, Al-Abbas. Jadi pakcik Nabi ni orang yang soleh. Jadi mereka bertemu dengan Abbas, mereka minta kepada Abbas, dulu masa Rasulullah ada kami berdoa menerusi Rasulullah. Rasulullah dah wafat. Dia minta Ibnu Abbas, bukan Ibnu Abbas, Abbas, pakcik ayah kepada Ibnu Abbas lah. Berdoa semoga Allah turunkan hujan. Jadi itu namanya bertawasul dengan doa orang soleh. Tapi syarat dia yang masih hidup. Macam contoh kita jumpa ustaz kita, jumpa mak kita, mak doakan mak, besok ni ada temu duga ni. Boleh tak begitu? Boleh. Tapi kena i'tiqad bahawa bukannya kalau kenapa kita suruh orang lain doakan? Sebab kalau aku ni siapalah, aku ni banyak dosa, nanti Allah tak terima. Itu faham yang salah. Kita kena yakin bahawa kita doa pun Allah akan terima. Cumanya kita minta orang yang soleh, yang kita tahu dia soleh, ibu kita, keberkatan ibu kita, mintakan dia doakan sekali. Yang itu memang boleh. Tak masalah. Itu tawasul menerusi doa orang yang soleh. Memang dianjurkan pun. Cuma jangan rasa apa dia, kalau aku doa ni Allah tak terima. Sebab tu kita kena suruh ustaz doa. Tu yang masuk rumah pun ustaz doa, anak masuk universiti pun ustaz doa. Biarlah bapak dia doa. Bapak tak tahu dah berapa tahun dah hafal lah sikit doa kan. Lepas Melayu pun tak apa. Contohnya. Jadi dia kata apa dia? Yalah ustaz lah doa, saya ni siapa ustaz? Jangan cakap macam tu. Tak boleh. Itu tak ada. Itu agama Kristian. Betul tak? Dia jumpa dia punya apa? Pedri, dia cerita dosa-dosa dia, Pedri ampunkan. Tak, kita semua. Memanglah kita rasa orang soleh lebih diperkenankan, tapi kita yakin bahawa Allah terima semua doa orang yang meminta. Itu bertawas dengan orang soleh lah. Tapi yang dah mati, tak adalah. Dah sudah selesai. Dia pun perlukan doa kita yang dah mati. Kita doakan untuk orang yang dah mati. Wallahualam. Jazakumullah khairan atas perhatian semua. InsyaAllah kita jumpa lagi pada kuliah akan datang untuk menyambung sikit lagi tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Barakallahu fikum. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.